Hello guys, welcome back to my channel. Okay, hari tu saya ada buat video pasal 3 pencapaian Melayu yang ramai tak tahu kan. Okay, kali ini saya ada lagi 3 pencapaian Melayu yang ramai tak tahu. Tak sangka ada beberapa ciptaan tradisi dalam dunia Melayu yang kita anggap mudah dan juga biasa. Tapi bila digali, rupa-rupanya memiliki nilai saintifik. Jadi ini adalah 3 lagi pencapaian saintifik dalam dunia Melayu yang ramai tak tahu. Tanpa kita buang masa, jom. Selama ni kita menganggap yang tudung saji ni hanya fungsi dia untuk menutup makanan daripada dihinggap lalat, kan? Tapi rupa-rupanya kelebihan tudung saji ni lebih daripada itu. Dari segi kimia dan matematik. Wow, tudung saji pun ada saintifik. Wow. Tak percaya? Okey, dengar ni. Menurut Prof Muati dan Hospital Az-Zahra, tudung saji tradisional memiliki faktor menghalang makanan daripada basi. Macam mana tu Betul ke? Tapi bila kita fikirkan balik, masa dulu mana ada peti ais kan pada zaman nenek moyang kita, tapi diorang still boleh kekalkan makanan tu supaya tak basi. Rahsianya, ketinggian dan kelebaran tudung saji memainkan peranan yang penting untuk memerangkap udara yang boleh mengekalkan keadaan dan suhu makanan dengan syarat ia diperbuat daripada daun seperti daun pandan dan juga daun nipah. Dan bukan itu saja kelebihan tudung saji ni. Penghasilan tudung saji juga mengagumkan dari segi matematik. Rupa-rupanya, corak anyaman geometri tudung saji dibuat dengan teknik spesifik yang dipanggil tenunan piaksial dan heksagon. Lantaran bentuk tudung saji sebagai kon 3 dimensi, corak mozaik, parallelogram, simetri dianggap satu integrasi idea matematik dengan budaya tradisi anyaman tudung saji. Corak anyaman tudung saji adalah satu topik yang sangat menarik dalam matematika grup teori. Malah corak pembuatan tudung saji dilihat selari dengan penguasaan ilmu geometri dalam seni bina Islam. Labu sayung adalah sejenis bekas air yang diperbuat daripada tanah liat seperti belanga. Agaknya, kenapa nama dia sayung? Kerana industri pembuatan labu sayung terletak di Bandar Sayung. Tapi itu bukannya saintifik dia ke apa, bukan. Saja je. Secara tradisinya, labu sayung digunakan untuk menyimpan air. Nenek moyang kita temui sifat pada labu sayung yang menjadikan air simpanannya lebih sejuk dan lebih sedap daripada air yang disimpan di dalam bekas lain. Siapa yang pernah minum air yang disimpan dekat dalam labu sayung ni? Korang cuba komen dekat bawah. Tapi untuk korang yang pernah cuba, korang pernah terfikir tak kenapa jadi macam tu Menurut jurnal Universiti Putra Malaysia, tanah liat mempunyai liang-liang kecil yang dapat diserapi air melalui proses rambut ataupun capillary action. Maka air pun akan mengalir menembusi liang sehinggalah ia sampai ke permukaan labu. Titisan air tersebut kemudian akan menyejat keluar membawa bersama haba yang dikandungi air tersebut, menjadikannya lebih sejuk, lebih kurang sama macam proses menyejukkan badan melalui peluh. Malah kajian moden berkaitan dengan labu sayung turut mendapati labu sayung memiliki kebolehan untuk menyejukkan rumah. Nenek moyang kita dulu dah pun menyedari kepentingan air bersih lama sebelum bercambahnya bisnes penapis air moden. Hal ini terbukti dengan ciptaan mereka, iaitu penapis air batu. Menurut Muzium Warisan Melayu, sistem penapis air batu yang digunakan Melayu dahulu dicipta seawal abad ke-19.
awalnya. Konsepnya sama dengan penapis air moden. Ia menggunakan batu pasir yang diukir menjadi bentuk yang dipanggil buju telur. Maka apabila air diletakkan ke dalam, ia akan keluar melalui pori-pori dan air akan menitis masuk ke dalam bekas. Penapis air ini menjadi bukti yang orang Melayu dulu taklah minum air terus daripada sungai, tetapi mereka memiliki kesedaran untuk meminum air yang bersih. Agak-agaknya banyak lagi tak pencapaian saintifik warisan kita yang mungkin kita pun tak tahu. Hanya dengan kajianlah kita boleh korek balik capaian mereka dan mengembalikan jati diri anak bangsa. Jadi untuk orang yang cakap, alah sejarah Melayu boring lah, baik tengok sejarah orang Amerika ke, orang Barat ke, kan? Diorang punya sejarah lagi panjang, lagi best, lagi menarik dan bla 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 bla. Kalau kata diorang tu pernah jadi Superman dalam zaman dulu pun agaknya korang percaya kot. Yelah, sebab kita tak tahu, bukan negara kita. Kita tak tahu ada bukti ke apa ke. Diorang tu boleh je menipu dan sebagainya. Macam mana diorang menipu dekat Malaysia ni. Yang contohnya orang Melayu ni miskin, orang Melayu ni lemah. Yang macam-macam lah. Macam-macam diorang buat cerita yang sekarang ni kita pun percaya. Sebenarnya sejarah Melayu ni akan lebih menarik kalau korang sendiri cari dan ambil tahu. Dan bila korang tahu sikit pun, ia akan jadi lagi menarik dan korang akan terus cari dan cari. Tapi ia akan jadi tak seronok, tak best, bosan kalau korang pun tak mencari. Dan sampai bila-bila lah korang anggap yang Melayu ni adalah bangsa yang lemah. Okay, sampai sini sajalah video kali ini. Harap korang enjoy dan kalau korang suka, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.